Kitabul Hudud. Ini bab had, mencuri dan nisabnya, kadar mencuri yang dikenakan had ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah SAW memotong tangan pencuri kerana mencuri 1/4 dinar ke atas. Dengan sanadnya lagi supatu juga. Yang kedua tu, supatu juga lafaz. Dan yang ketiga, riwayat daripada Aisyah lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak boleh dipotong tangan pencuri melainkan kerana mencuri 1/4 dinar ke atas. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Amrah, sesungguhnya beliau telah mendengar Aisyah menceritakan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dipotong tangan kecuali kerana mencuri 1/4 dinar ke atas. Yang ini lafaz dia beza tadi fasa'idan, ini fama fauqahu, maknanya lebih kurang. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dipotong tangan pencuri melainkan kerana 1/4 dinar ke atas. Yang ini kerana mencuri 1/4 dinar lebih, ataupun ke atas. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, tidak pernah dipotong tangan pencuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mencuri kurang daripada harga perisai, hajafah ataupun turs. Itu kedua-duanya memberi makna perisai. Kedua-duanya, hajafah ataupun turs, itu berharga. Yang ini pada masa itu berharga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan supatu juga dari segi maknanya, walaupun lafaznya tidak sama. Dan dalam riwayat ini dia disebut perisai itu pada masa itu dzu thaman, berharga, mahal lah. Lepas tu sanad satu lagi, dengan sanad satu lagi riwayat daripada Ibni Umar, tidak daripada Aisyah lagi, tapi daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memotong pencuri, yakni tangan pencuri kerana mencuri mijan. Mijan itu maknanya perisai yang mana harganya ialah 3 dirham. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, banyak sanad dia tu, dia ada banyak tahwil sanad situ seperti yang kita baca saat ni. Kesemuanya daripada Ibnu Umar belaka. Supaya tadi juga, supaya dengan hadis sebelum ni, cumanya di sini dia kata qimatuhu. Sebahagian perawinya menyebutkan qimatuhu, harga mijan ataupun perisai itu. Sementara sebahagian yang lain pula mengatakan thamanuhu, maksud dia sama aja, harganya ialah 3 dirham. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pencuri. Dia mencuri baidah, topi besi, kerana itu dipotong tangannya. Dia mencuri tali, kerana itu tangannya dipotong. Lepas tu dengan sanad yang lain
Sepatu juga, cuma ada beza sikit. Lafaz dia sebut kalau dia mencuri tali, dan kalau dia mencuri topi besi pun dipotong tangannya, maksudnya begitulah. Ataupun walaupun in mana dengan ghayah, in lil ghayah, walaupun dia hanya mencuri tali, dan walaupun dia hanya mencuri baidah, yakni topi besi. Tapi kalau mengikut ulama-ulama zahiri, mereka mengatakan telur. Walaupun dia mencuri sebiji telur. Ni habislah situ. Hak lepas dah tu habis. Ni termasuk dalam bab yang lain pula. Jadi hak sebelum ni bab qisas. Ni bab hudud pula. Qisas lain, hudud lain dalam istilahnya. Sebab qisas itu semua ulama kata termasuk hukum yang merupakan hak manusia. Jadi seseorang manusia tu dia boleh maafkan. Dia boleh maafkan kepada pembunuhnya, ataupun keluarga yang dibunuh tu, dia boleh maaf kepada pembunuh dia. Tak bayar apa satu pun tak apa diat, ataupun dengan bayar diat tak kena bunuh balas. Boleh. Itu hukum qisas, mana bunuh balas, ataupun hukum balas, hukuman balas kerana kecederaan dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang lain. Mana patah gigi, kau luka ke apa ke, itu semua termasuk di dalam bab hak sebelum ni, qisas. Sebab qisas itu luas, bukan makna bunuh balas saja, tetapi segala bentuk pembalasan terhadap hak manusia. Seperti mana dalam Quran disebutkan wal juruha qisas. Wal juruha qisas, dan segala macam perbuatan yang mencederakan, yang melukakan ataupun mencederakan seseorang, ada hukuman balasnya. Jadi itu termasuk di dalam bab qisas. Sebelum ni kita sudah bicara. Jadi kalau kata qisas itu maknanya hak manusia. Bila hak manusia, orang yang berkenaan itu dia boleh maafkan. Boleh maaf. Berbeza dengan hudud ini. Sebab hudud ini hukum yang dikenali sebagai hukum hak Allah. Jadi hukum hudud ni had, jamaknya hudud. Apabila banyak, termasuk di bawah hudud ni beberapa perkara lah. Hukuman zina, kerana berzina, mencuri macam ni dan lain-lain lagi. Termasuk di bawah hudud. Hudud ini dikira sebagai hak Allah, bukan hak manusia. Yakni kalau seseorang itu melakukan kesalahan ni, tak boleh dimaafkan. Tak boleh dimaafkan. Kalau sudah sampai kepada peringkat pemerintah, kepada penguasa, kalau sudah diangkat kes itu kepada hakim dalam mahkamah dan sabit kesalahan dia, maka mesti dijalankan hukuman itu. Tidak boleh sesiapa pun memaafkan. Tapi kalau sebelum tu tak sampai, sebelum pada tu nak kira, boleh lagi. Tapi kalau sudah sampai kepada pemerintah, tak boleh. Mesti kena laksanakan jika cukup syarat. Dan hukuman had itu adalah hukuman yang sudah tetap dah. Itu bezanya dengan hukuman lain. Sudah tetap dah. Kalau hak ni lagu ni hukuman dia. Misalnya curi, jika sabit kesalahan itu cukup syarat semua, maka hukumannya kerak tangan. Lelaki, perempuan tak kira. Sebab apa? Dalam Quran sebut was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, mana kedua-dua lah tak kira, potong tangan. Tuhan suruh lagu tu. Dia tak boleh ubah tu. Hak tu tak boleh ubah. Kalau buat lagu lain, orang tidak panggil telah melaksanakan hukuman itu. Tak lepas. Tak lepas. Sebab kita kata buat hak sunat, semaya sunat, tak semaya hak fardu, lepas. Tak lepas. Tak lepas. Tak jadi. Semaya sunat banyak mana pun tak jadi. Dia kena semaya fardu. Hak tu ketentuan dia.
Kalau kita buat hak sunat tak ada. Tak boleh. Buat banyak pun tak berhenti buat. Tak ada. Lebih berat lagi hukuman daripada ni. Tak ada. Orang curi bunuh tak boleh. Tak lepas. Bukan berdosa. Pemerintah itu, penguasa tu yang melaksanakan hukuman lagu tu dosa. Melaksanakan hak lain-lain pun dosa. Tak boleh. Dia tak boleh ubah hukum. Ini dia ciri-ciri hukum hudud. Tak boleh. Adapun hukum lain hak bukan merupakan hudud, boleh ditentukan oleh manusia. Boleh ditentukan oleh manusia, ada peraturan dia lah. Setengah ulama mengatakan tak boleh lebih daripada hukuman had. Setengah ulama mengatakan boleh, tetapi tidak sebagai suatu ketentuan. Misalnya dadah, kita kata tidak termasuk dalam hudud sebab tidak ada ketentuan di dalam agama. Ketentuan ini maksudnya daripada Allah berdasarkan Quran ataupun hadis tak ada. Tapi siapa bunuh tu boleh ke tidak? Jadi ini mengikut pendapat yang mengatakan hukuman takzir ataupun berdasarkan siasah, dia panggil boleh. Siapa ke peringkat lebih daripada had boleh, tapi dengan tidak tentu. Mana boleh pindah, semula boleh pindah, boleh buat ringan sikit ke, boleh tukar-tukar ke hukum, boleh, tidak salah. Tapi kalau hukum had nak tukar-tukar tak boleh, dengan bayar ke tak jadi, dan tak lepas. Jadi tanggungjawab melaksanakan hukuman ini ialah tanggungjawab pemerintah. Jika pemerintah tidak melaksanakannya, dosa pemerintah, tak lepas. Lepas tu orang ramai ni tak berdosa ke? Berdosa juga. Kalau sekiranya misalnya ada mana-mana golongan, ya, parti kalau kita kata gapo-gapo ke, yang tak sah melaksanakan hukuman tu, kita sokong dia. Kalau tak sah, kita sokong dia, dosa juga pak kita. Tapi kalau dia kata bukan kita tak sah laksanakan, tapi ada sebab-sebab tertentu, tidak cukup syarat lagi, tu tak siapa lagi peringkat tu, tak termasuk lagi, tak termasuk lagi sini. Tapi kalau jelas tak sah, tidak sesuai hukuman ini dilaksanakan, lagu tu, hak kata lagu tu pun boleh rosak akidah dia, dan tak boleh sokong sama sekali. Kalau lagu tu, kalau sokong berdosa, gitu. Tapi kalau tidak, dia tidak kata gitu, cuma dia kata memang wajib, tapi kita tidak cukup syarat lagi, misalnya, walaupun itu hanya alasan, dia tanggungjawab. Tetapi bagi orang yang menyokong tu, tidak mungkinlah dari segi politik apa tidak lagi berdosa. Atas butir itulah, atas butir lain tu tak tahulah, orang lain tu mungkin berdosa lain pula, wallahu alam lah, tu tengoklah pula. Tapi atas butir tu, maknanya tidak berdosa, sebab mana dia nak melaksanakan juga. Cuma apa tidak laksana hak tu, kena bincang hak tu. Tetapi tidak jadi kata berdosa lah, pada dasarnya, jadi ini hak ni termasuk di dalam, itulah bezanya hukum had dengan hukum qisas dan ta'zir. Sebelum pada ni pun kita sudah sebut dah sikit sebanyak perbezaannya tu. Jadi hak ni tak boleh, bukan termasuk dalam ta'zir. Macam hukuman dadah itu ta'zir, hukuman lain-lain itu ta'zir, boleh berubah, tak apa nak ubah, tidak dosa, sesuai dengan keadaan. Hak ni tak boleh. Kalau nak dilaksanakan lagu ni, kalau buat lagu lain tak jadi. Dan sudah sebelum pada ni pun sudah sebut dah, maknanya kalau seseorang tu dia dirogol, perempuan dirogol, maka kes tu sampai kepada mahkamah dah, sampai kepada mahkamah, kepada hakim lah. Jadi sabit dah, hak tu pun mengaku dah apa. Jadi sekarang ni kalau hak perempuan saat ni dia nak maaf, tak boleh, bukan hak dia. Itu maksud hak Allah tu. Pemerintah wajib kena laksanakan hukuman itu ke atas perogol itu, walaupun yang dirogol tu maaf, tak boleh. Ayah dia maaf, tak boleh, semua tak boleh. Itu beza dia. Tapi berbeza dengan hukuman qisas dulu. Kalau bunuh lain.
Baiklah, kita tengok dulu Imam Nawawi kata apa ni. Dia petik daripada Qadhi Iyad dulu. Dia kata Qadhi Iyad radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala memelihara harta manusia dengan mewajibkan hukuman potong tangan pencuri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum yang seperti ini pada jenayah selain daripada pencurian, seperti ragut, rampas hak orang, dan mencopet orang kata. Semua tu lebih kurang lah maknanya. Sebab ini semua sedikit berlakunya berbanding dengan curi. Curi ni lebih banyak berlaku. Hak lain tu, hak pasal ragut, hak pasal buat lari, hak pasal rapah tu tidak sebanyak hak ni. Dia kata dan kerana kes-kes hak lain ni, jenayah yang lain boleh dibawakan kepada pemerintah. Sebab apa? Biasanya apabila berlaku gini, orang tengok ragut, orang tengok ramai, dah boleh jadi orang boleh tolong. Dah bukan, dah igak. Kita kata kalau dah pun lepas pada tu kita tak sibuk pukul apalah, kita kata tak sibuk pukul apa, tak berlaku pukul memukul apa. Tapi boleh dibawa kepada mahkamah sebab ada saksi, ramai saksi. Memang dia ambil dah tuai sendiri tu pun apa. Begitu juga orang rapah, orang tahu siapa dia yang rapah tu, tahu, senang. Penyelesaiannya senang. Sebab tu hukuman dia tidak lagu ni. Sebab apa? Sebab curi ni jarang. Kalau kita nak kata nak nanti ada saksi cukup molek, bukti molek, ada payah. Sebab tu hukuman tu berat, supaya orang tak buat lah cara lagu tu. Bukan makna nak suruh menggalakkan orang ragu ke apa, tidak. Hak tu mudah nak dikesan, hak ni payah nak kesan. Sebab itulah berat, supaya orang tidak akan melakukan. Dan ijma' orang-orang Islam, dia tidak kata ijma' ulama saja, ijma' orang Islam, semua orang Islam, tentang kena potong tangan pencuri ini fil jumlah. Ini pada dasarnya, secara umumnya memang tangan pencuri kena potong, walaupun mereka khilaf tentang cabar-cabar dia. Tentang cabar dia, potong tu potong mana, potong balik mana dulu. Itu adalah, tetapi potong tangan itu semua sepakat, ijma'. Lepas tu dia pun nak marilah hadis ni lebih kurang sama je nampaknya hadis tu. Imam Nawawi pun sebut tu hadis Aisyah gini-gini, hadis Ibn Umar gini-gini, lebih kurang sama. Lepas pada tu Imam Nawawi sebut ijma' ulama dipotong tangan pencuri seperti mana telah disebutkan tadi. Tapi mereka ikhtilaf, berbeza pendapat tentang syarat nisab dan kadar barang yang dicuri itu sebanyak mana baru kena potong tangannya. Itu ada khilaf situ. Ahlul Zahir berkata, yang mengikut mazhab Zahiri, tidak disyaratkan nisab, tidak ada kadar, asal kata curi kerak lalu, sikit ke banyak ke. Kata dia. Ini juga pendapat Ibnu binti Syafi'i, yang ni cucu Imam Syafi'i, anak lelaki daripada anak perempuan Imam Syafi'i. Dia ada cucu, Ali, cucu dia. Daripada mana tokoh-tokoh dalam mazhab kita, dia berpendapat gitu juga. Yang ni cucu Imam Syafi'i ada berpendapat gitu. Qadhi Iyad menyebutkan ini juga pendapat Hasan Basri dan puak-puak Khawarij dan Ahlul Zahir. Dia sebut mereka berpegang, buat hujah dengan firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dia tak ada sebut banyak mana curi, dia tak ada sebut kadar, dia kata pencuri. Asal masuk dalam istilah pencuri, yalah adalah gitu. Dia pegang dengan umum ayat itu
Dan dia tidak pakai ayat itu sebagai ayat yang umum maksus. Tidak. Tetapi jumhur ulama pakai ayat itu ayat umum, tapi umum maksus, yang dikhususkan umumnya itu dengan hadis. Maknanya ada kadar dia. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dipotong tangan melainkan kerana mencuri sejumlah harta ataupun barang yang mana ada kadar dia yang tertentu. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, hadis-hadis yang sahih ini. Kemudian mereka berselisih pendapat pula tentang kadar nisab itu. Jadi kadar dia tu sebanyak mana? Syafi'i berkata nisabnya ialah rubu' dinar emas, ataupun sesuatu yang mana harganya ialah sama dengan harga dengan nilai 1/4 dinar. Sama ada harganya 3 dirham ke atau lebih ke atau kurang ke, tak kira. Yang pentingnya sama dengan nilai 1/4 dinar. Itu hak kau lain kau dirham tak kira. Kira kau dinar. Mana emas, kira emas. Tidak boleh dipotong, kata dia, kerana mencuri kurang daripada kadar itu. Inilah pendapat ramai ulama ataupun kebanyakan ulama, kata Imam Nawawi. Ini juga pendapat Aisyah, Umar bin Abdul Aziz, Auza'i, Laith, Abi Thawr, Ishaq dan lain-lain. Dan ada juga diriwayatkan daripada Daud. Tadi orang kata Zahiri itu mungkin orang lain lah, ataupun satu pendapat. Daud Zahiri, sini disebutkan Daud Zahiri pula kuning juga, yang serupa dengan Imam Syafi'i. Boleh jadi dia ada beberapa pendapat. Yang kedua, Malik, Ahmad dan Ishaq dalam satu riwayat mengatakan dipotong kerana mencuri 1/4 dinar ataupun 3 dirham, ataupun sesuatu yang nilainya sama dengan nilai salah satu daripada tadi, 1/4 dinar ataupun 3 dirham, sama dengan nilai itu. Ini kata Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Layla, Hasan Basri dalam satu riwayat daripada dia berpendapat tidak boleh dipotong tangan melainkan kerana mencuri 5 dirham. 5 pula. Ini ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, kata 5 dirham. Abu Hanifah dan tokoh-tokoh daripada mazhab dia, anak buah dia, mereka berpendapat tidak boleh dipotong tangan melainkan kerana mencuri 10 dirham. 10 dirham. Ataupun bukan 10 dinar, 10 dirham. Ataupun sesuatu yang mana nilainya sama dengan nilai 10 dirham. Itu kata dia. Qadhi Iyad ada menukilkan daripada sebahagian sahabat bahawa nisab curi ni hak kena kerak tangan ni iaitu 4 dirham. Diriwayatkan daripada Uthman Al-Batti 1 dirham. 1 dirham kata dia. Ada juga riwayat daripada Hasan Basri 2 dirham. Riwayat daripada Nakhai, Ibrahim An-Nakhai 40 dirham ataupun 4 dinar. Sebab 1 dinar 10 dirham. Lepas tu Imam Nawawi bagi pendapat dia, keputusan dia, yang betulnya ialah apa yang dipegang oleh Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Kerana Nabi SAW telah menjelaskan nisab dia, kadar hak kena potong tangan di dalam hadis-hadis ini daripada lafaznya, lafaz Nabi, dan itu adalah 1/4 dinar. Adapun kadar-kadar yang lain tadi yang disebutkan tadi, famardudatun, tertolak itu, kata Imam Nawawi. La aslalaha, tidak ada asalnya, tidak berasas, kata dia. Ma'a mukhalafatiha, di samping pendapat-pendapat itu bercanggah dengan hadis-hadis yang terang ini. Kata Imam Nawawi, jadi dia tak sih pakar. Dia kata hak ni, hak kemah. Lepas tu kalau adalah riwayat yang menyebutkan Nabi SAW potong tangan pencuri
kerana mencuri perisai yang mana harganya 3 dirham, itu dipakai dengan arti sama, nilainya sama dengan 1/4 dinar ke atas. Gitulah. Lepas tu dia sebut lagi, kita kena takwil gitu semua hak lain-lain. Kalau berapa-berapa harga pun kena takwil dengan hak ni. Mana nilai dia tu sama dengan 1/4 dinar lah. Pergi situ, hak tu dia jadikan asas dalam mazhab Syafi'inya, hak tu asas. Dia kata kita terpaksa mesti kena takwil lagu tu. Kalau ada hadis-hadis lain yang nampak tidak serupa dengan tu, supaya sesuai dengan hadis ni, sebab hak ni lebih kemah, kata dia. Gitulah. Adapun hujah sebahagian ulama-ulama Hanafi dan selain daripada mereka, dengan hujah mereka berpegang dengan riwayat yang ada menyebutkan dipotong tangan kerana mencuri perisai yang mana harganya 10 dirham, gitu. Dalam satu riwayat yang lain 5 dirham, itu adalah riwayat yang dhaif, kata dia. Tidak boleh dipakai, kata dia. Lawin faradat, kalau berasingan, kalau suku-suku tak boleh pakai, kata dia. Ataupun boleh jadi kita pakai, kata dia. Boleh jadi kita boleh katakan bahawa hak kata 10 dirham tu sama dengan 1/4 dinar. Dia pergi situ macam, dia agak kuat tu macam. Jadi 10 dirham di sini kalau kita tak nak terima pun, dengan arti sama nilainya dengan 1/4 dinar. Gitulah. Bukan ini syarat, jumlah itu mana syarat untuk potong tangan pencuri itu. Dan tidak ada dalam lafaz hak kata 10 dirham itu yang menunjukkan ketentuan kadar tadi untuk dipotong tangan itu. Jadi habis kat tu lah cerita dari segi kadar ni, dari segi nisab ni, sekat tu Imam Nawawi sebut. Lepas tu cerita hadis kemudian itulah. Jadi itulah pendapat dia. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi sana, dia kata tidak ada asas. Itu pendapat dia. Kadang-kadang ulama ni begitulah. Apabila mari orang lain dia kata, mana kata tak ada asas. Lagu itulah. Jadi saat ni Imam Nawawi kata dhaif. Pak ni riwayat kata 10 dirham ni dhaif, tak boleh pakai, kata dia. Situ. Yang kedua dia kata apa ni? Tidak ada asal, mardu dah tertolak. Tidak ada asal. Di samping bercanggah pula dengan hadis yang sahih ini. Tapi kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis yang disyarah oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang berpegang dengan 10 dirham tu, mereka bahas lah ni. Misalnya hak ni sama-sama syarah Muslim. Hak ni kita baca dah, hak Imam Nawawi. Sekarang ni kita nak baca pula Takmilah Fathil Mulhim. Hak sama-sama Sahih Muslim. Kalau kita tengok kita lain pula gitu lah juga, lebih kurang tu lah. Hak ni pun syarah Muslim juga, lagu lain cerita dia. Bahkan dia pertikaikan hak riwayat hak ni, hak menjadi asas kepada Muslim. Imam Muslim sebut sebagai usul dia ni 1/4 dinar, itu dia pertikaikan. Dia kata bahawa hadis ini muttarib, tidak tetap, tidak jelas itu lafaz Nabi SAW. Dan hadis itu adalah hadis mukhtasar, hadis yang ringkas. Kita kena tengok perabi hadis tu. Sebab tu mereka tak sepakat hadis ni. Jadi kita tengok ulama ni kadang-kadang, apa dia tak sepakat hadis ni? Bukan dia tak sepakat satu hadis tu, dia tak sepakat gitu sewenang-wenang. Tak. Kalau lagu tu anti hadis. Jadi kerana dia pakai hadis lain, dia kira hadis lain lebih kuat, lebih terang. Hak tu walaupun sekali tengok nampak terang lah, tapi sebenarnya tidak terang, kata dia. Dan muttarib. Ni kita nak tengok sini apa yang disebutkan di sini. Yang pertama tentang hadis ni yang menyebutkan 1/4 dinar ini. Dia sebut hadis ini muttarib, ittaraba ar-ruwat fi matnihi ala syakl tali. Perawi-perawi dia dalam meriwayatkan hadis ini tidak tetap. Kita tengok orang ni riwayat gini, orang ni riwayat gini, tidak tetap. Jadi bila tidak tetap tu tak kemah lah. Dia ada semacam kelemahan itu, walaupun dari segi sanadnya sahih, tapi dari segi isi dia tu, bila kata ittirab ni dia sifat hadis dhaif lah, tak kemah, tak
Tak boleh kita nak buat kemah, nak pegang, nak buat hujah sangat. Sebab apa? Kata dia, perawi-perawi dia tu dalam meriwayatkan matan dia tu tidak tetap. Lagu mana? Gini kata dia. Satu, riwayat Bukhari daripada Tariq Abdah an Hisham bin Urwah an abihi dengan lafaz lagu ni. Tangan pencuri tidak dipotong di zaman Nabi SAW kecuali kerana mencuri sesuatu yang sama harganya dengan harga perisai, hajafah ataupun turs. Gitu. Tak ada rubu' dinar, 1/4 dinar tu tak ada. Cuma dia sebut secara umum, curi kerana curi sesuatu sama dengan harga mijan. Mijan itu perisai. Gitu. Adakah di dalam riwayat disebutkan 1/4 dinar? Tak ada. Mana tidak semua perawi dia sebut 1/4 dinar. Tidak. Yang kedua, riwayat Bukhari juga. Daripada Hisham dengan lafaznya, tidak pernah dipotong tangan pencuri fi adna min hajafah, kerana mencuri kurang daripada hajafah, yakni perisai atau turs. Masing-masing daripada perisai ni, hajafah ataupun turs ini berharga. Gitu ya. Tak ada sebut 1/4 dinar, tak ada sebut. Dalam riwayat ni pun tak ada sebut. Dia mari sanad belakang lah ni, sanad ni anda tak baca lah waktu tu. Boleh tengok sini. Jadi tak ada dipotong tangan kerana mencuri sesuatu yang kurang daripada harga perisai. Tak ada ayat harga perisai itu berapa. Cuma dia ayat hajafah dan turs ini nama jenis perisai lah, memang berharga pada masa itu. Berapa? Tak ada ayat. Ini riwayat yang kedua, perawi tak ada sebut. Yang ketiga, Bukhari juga meriwayatkan dengan sanad dia. Ini serupa dengan Imam Muslim. Ini daripada Amrah dengan lafaz Rasulullah SAW memotong tangan pencuri fi rub'i dinarin fasu'idan, kerana mencuri 1/4 dinar ke atas. Seperti tadi. Lagu tu ada. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, hadis yang dikemukakan oleh Nasa'i daripada Amrah dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, dipotong tangan pencuri kerana mencuri sesuatu yang sama dengan harga mijan, iaitu perisai. Harga mijan ialah 1/4 dinar. Lagu tu lafaz dia. Fi thamanil mijan wa thamanul mijan rub'u dinar, 1/4 dinar. Kepada orang yang mengaji hadis, dia perhati tu wa thamanul mijan rub'u dinar. Akhir tu mudraj ke tidak? Hak tu hak Nabi royak ke perawi royak? Hak tu. Yang kelima, riwayat Nasa'i daripada Amrah juga dengan lafaz begini. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dipotong tangan pencuri kerana mencuri kurang daripada harga mijan, yang diperisai. Orang pun berkata kepada Aisyah, berapa harga perisai itu? Qalat, Aisyah berkata 1/4 dinar. Sini jelas menunjukkan bahawa hak kata 1/4 dinar tu Aisyah, bukan Nabi kata. Dia royak hak pada masa tu. Pada masa tu. Jadi hak ni kata-kata rubu'u dinar ini termasuk di dalam kata-kata Aisyah, dan hak ni orang panggil mudraj, lafaz yang mudraj minar rawi. Dia kata fa idza nazarta fi hadhihi riwayat majmu'atan tabayyana laka anna zahir ma rawahu Sulaiman bin Yasar 'inda an-Nasa'i. Hak riwayat Nasa'i saat ni, hak tu paling terang kata dia, iaitu Aisyah menyebutkan kata-kata Rasulullah. Kata-kata Rasulullah lah ke mana? Tangan pencuri tidak dipotong kerana mencuri kurang daripada harga perisai. Kemudian Aisyah menjelaskan daripada pihaknya bahawa harga mijan itu ialah 1/4 dinar. Jadi ada kemungkinan dalam riwayat-riwayat banyak-banyak tadi, perawi-perawi dia meringkaskan hadis sehingga mereka memarfu'kan kedua-dua juzuk riwayat tadi. Hak Aisyah kata tu pun jadi macam hak Nabi kata. Wa rafa'u kila juz'ihi.
au rafa'u ma kana minhu mauqufan. Hak asalnya mauquf diriwayatkan jadi macam marfu. Mana semuanya itu kata-kata Nabi SAW. Jadi oleh kerana hadis Aisyah ini ada kemungkinan tidak tetaplah maknanya. Kemungkinan ini tafsiran daripada perawi sahabat. Mana kalau sahabat bukan satu ketetapan, bukan Nabi yang menetapkan. Jadi kita tidak mesti terikat sangatlah apabila bukan Nabi SAW sendiri yang menentukan, sahabat yang menentukan. Sahabat menentukan berdasarkan harga pada masa itu. Sedangkan ramai lagi orang lain, sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis-hadis bercanggah dengan Aisyah tu dalam memberi nilai perisai itu. Mereka kata harganya tidak lagu tu, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Jadi sekurang-kurangnya ni riwayat ni yang berbeza-beza ni menimbulkan syubhah. Jadi sudah ada syubhah pada hak kurang daripada 10 dirham. Tapi kalau 10 dirham, hak tu hak kata 1/4 tu pun dia terima. Hak kata 3 dirham pun dia terima kalau 10 tu. Tapi kalau hak 10 dia tak terima. Hak 3 dirham ataupun 1/4 dinar dia tak terima. Pasal apa? Pasal ada syubhah di sini. Dan hudud ini, dalam bab hudud ni, orang-orang ulama dalam mazhab Hanafi ni dia jadikan asas hadis idra'ul hudud bisyubhat itu dijadikan asas oleh mereka. Jadi nisab ini tak boleh jadikan asas sebab apa? Muttarib. Lepas tu tidak tetap ni. Sahabat bukan semua kata lagu tu. Ada sahabat kata harga perisai itu lagu lain, 10 dirham pula. Jadi sudah ada syubhah di situ. Bila ada syubhah, dasarkan kaedah Nabi SAW bagi idra'ul hudud bisyubhat. Elakkan pelaksanaan hudud jika ada syubhat. Sekarang ni ada syubhat dalam nas itu, tidak terang. Bila ada syubhat, hak moleknya jangan kita sampai melaksanakan hak tu. Jangan mudah-mudah laksanakan. Pasal kerak tangan ni berat. Dalam bab hudud ni Nabi sendiri bagi dah panduan. Kalau ada sebarang syubhat, kekeliruan, jangan dilaksanakan hukuman. Sini sudah ada syubhat. Sini sudah ada syubhat. Jadi syubhahnya, jadi kita tinggal hak mukhtalaf itu. Hak ni khilaf. Kita pergi kepada hak semua sepakat. Kalau 10 dirham semua kata terima. Pasal apa? Untuk dar'al lil had, untuk mengelak daripada dilaksanakan had itu, kerana Nabi SAW bersabda idra'ul hudud bisyubhat. Dan kita pakai mengikut ihtiyat. Hak lebih cermatnya lagu mana. Hak lebih cermatnya kalau kita kata hak lebih banyak lah. Jadi hak mereka pegangnya, hak mereka pegang hadis ada juga. Jadi hak Imam Nawawi kata tak ada asas itu, tidak tepat itu. Tak ada asas ni setara mana tak ada asas. Tak ada asas tu kalau maksudnya tak ada hadis yang sahih. Ada, boleh jadi bagi dia tidak sahih, itu boleh jadilah tu. Tapi orang lain terima sebagai sahih. Jadi dia nak kata tak ada asas, itu tidak tepat. Tapi kadang-kadang ulama ni dia deras. Dia deras kadang-kadang ulama. Banyaklah Imam Nawawi kadang-kadang dia kata ijma', padahal orang lain kata tak lagi, tak ijma' lagi. Macam sini dia tak ada asas. Tak ada asas tu kalau kita pakai tak ada hadis langsung, mana boleh banyak hadis. Kalau kita pakai tak ada asas tu maksudnya tak ada hak sahih. Pun ada hak sahih, ada. Ini misalnya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia pegang dengan hadis ni. Riwayat daripada Aisyah, tangan pencuri tidak dipotong di zaman Nabi SAW, melainkan kerana mencuri sesuatu yang sama harganya dengan harga mijan yang diperisai. Hak kita baca tadilah, ini riwayat Bukhari. Tak ada sebut dalam tu nisab dia. 1/4 tak ada. Dan dalam riwayat Nasa'i daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dia kata harga perisai di zaman Rasulullah SAW iaitu 10 dirham. Bukan 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar 3 dirham. Ini 10 dirham. Ibnu Abbas juga mengemukakan, dia kata harga mijan yang diperisai di zaman Rasulullah SAW dinilai dengan 10 dirham.
Hakim mengemukakan hadis ini wa sahhahahu ala syarti Muslim, dan dia mengatakan hadis ini sahih mengikut syarat Muslim. Imam Zahabi memperakui. Imam Zahabi kata ya sahih. Mana sahih? Jadi Imam Nawawi kata tak sahih tak apa. Dalam riwayat Nasa'i disebut daripada banyak turuk daripada Aiman. Dia kata tidak dipotong tangan di zaman Rasulullah melainkan kerana mencuri sesuatu pada harga mijan, dan harganya pada masa itu 1 dinar. 1 dinar sama dengan 10 dirham. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dalam riwayat yang lain, harga mijan di zaman Rasulullah ialah 1 dinar ataupun 10 dirham. Jelas disebut situ. Lepas tu ulama bahas pula, Aiman ni siapa Aiman ni? Sahabat ke siapa? Jadi bahas pula. Jadi kita tidak nak panjang lah tu, nak reka-reka jadi kalau kata sahabat, maknanya hadis ini sahabat kepada Nabi, maknanya hadis ini muttasil, tidak mursal. Tapi kalau kita kata dia ni tidak sahabat, maknanya mursal hadis ini. Bila mursal mengikut setengah-setengah ulama tak sifatkan mursal, itu dia taksil. Tapi kalau mengikut ulama dalam mazhab Hanafi dan Malik, mereka terima hadis mursal itu. Kalau hak setara ni dia terima. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata dipotong tangan seorang lelaki kerana mencuri mijan yang mana harganya ialah 1 dinar ataupun 10 dirham. Ini Imam dalam Abu Daud ada sebut hadis ini. Tetapi Munziri mengatakan hadis ini ma'lul, ada ilatnya. Sebab apa? Dia sebut ma'lul sebab perawi dia Muhammad bin Ishaq, ada Ibnu Ishaq, kata dia. Tak sepakat dia. Tak sepakat pasal ada Ibnu Ishaq, kata dia. Hak kata di dalam Abu Daud tu riwayat Ibnu Ishaq. Tak sepakat. Pasal dalam sanad tu ada Ibnu Ishaq. Tak apalah. Yang keempat, riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dipotong tangan pencuri kerana mencuri kurang daripada harga mijan. Abdullah berkata, harga mijan iaitu 10 dirham. 10 dirham. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain lagi. Lepas tu dia kata, hak saya dapati dalam nuskhah yang dicetak, nuskhah Musannaf Ibnu Abi Syaibah ni, mana tidak marfu' hadis itu, tetapi mauquf pada Abdullah bin Amr bin Al-As, mana berhenti sekat sahabat itu. Jadi boleh jadilah kalau kita nak kata Imam Nawawi kata hak lain tak ada asas, maksudnya hak jelas menyebutkan daripada Nabi SAW sebut mana 10 dirham, hak tu tak ada, boleh jadi, itu boleh terima kalau lagu tu maksudnya. Tetapi kalau sebut sahabat kata, itu ada banyak sahih 10 dirham. Jadi hak tadi pasal dia terima hak tu Nabi SAW kata. Tapi ulama-ulama Hanafi pertikaikan, tidak Nabi kata tu, itu perawi kata tu. Aisyah kau siapa kau kata tu, 1/4 dinar itu bukan Nabi kata. Jadi lebih kurang dengan hak ni juga dah pendudukan. Dari segi ketentuan nisab tu lebih kurang hak ni sahabat yang kata, bukan Nabi SAW kata. Mereka tak terima Nabi SAW kata. Hak tu hadis rekah kata dia. Seperti sebut tadilah. Lepas tu riwayat daripada ni dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan lain-lain lagi disebut di zaman Sayyidina Umar ni, dibawa seorang pencuri kepada Umar. Jadi kira-kiranya bila pencuri nak kena potong tangan lah. Uthman pun kata, tapi barang yang dia curi itu tidak menyamai 10 dirham. Gitu. Qala perawi berkata, Umar pun perintahkan suruh nilai molek. Maka dinilai barang yang dicuri itu 8 dirham. Sebab itu Sayyidina Umar pun tak potong, menunjukkan Sayyidina Umar terima 10 juga, 10 dirham. Kalau 8 itu tak lagi. Jadi hak ni Hafiz Ibnu Hajar dalam Dirayah, ketika bincangkan hadis ni, dia tidak komen tentang sanad dia, mana seseorang dia terima. Dia terima hadis ni. Lepas tu riwayat daripada Sayyidina Ali pula banyaklah. Ini di antara pegangan mereka bahawa 10 dirham tu
barulah kena potong tangan. Kalau tidak tak kena. Kalau tidak tak kena. Baiklah. Kita sekarang ni duduk bahas 10 dirham lah, 3 dirham lah, rubuk dinar lah, 1/4 dinar. Sebanyak mana kak benda ni? Kalau nilai dia lah ni. Nilai dia lah ni. Ni lebih kurang penilaian yang ada buat ni. Lebih kurang gini. 1/4 dinar sama dengan 9.5 gram emas. Itu dia. Hak ni sama dengan 3,5 riyal berat emas. Itu dia. Ini kalau kita berdasarkan 1 riyal berat tu berharga 200. Maka nilai rubuk dinar ialah lebih kurang 700 riyal. 700 riyal. Kalau curi 700 riyal, maka kena kerak tangan mengikut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi kata, jumhur ulama kata tu kena kerak tangan 700 riyal. Tapi kalau kata 10 dirham, ni hak Imam Abu Hanifah, dia sama dengan 31.6 gram emas, sama dengan 11.7 riyal berat emas, sama dengan 2,340 riyal. 2,340 riyal. Kalau curi sebanyak tu baru kena kerak tangan, bukan 700. Ni kalau atas dasar 10 dirham. Kalau mengikut Ibrahim An-Nakhai, dia kata 40 dirham, bermakna 126.4 gram, sama dengan 46.8 riyal berat, sama dengan 9,360 riyal. Kalau mengikut dia, itulah kadar dia nya. Tapi hak Ibrahim An-Nakhai itu tidak kuat. Hak dia kata kena 40 dirham. Kena 40 dirham ataupun 4 dinar. Barulah, maknanya 9,360 riyal. Curi sebanyak tu baru kena. Sebab apa? Tidak kuat hak dia tu, sebab ada riwayat dia yang lain. Ibrahim An-Nakhai ni dia, kalau nak kira biasanya dia sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi di sini disebutkan dia kata 40 dirham. Itulah umumnya dalam kitab mana-mana pun kita tengok, seperti Imam Nawawi sebut ni lah, 40 dirham baru kena kerak tangan. Tetapi riwayat itu syadz sebenarnya. Hak kata 40, riwayat daripada dia tu syadz, tak kemah tu nak pakai, tidak boleh dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah daripada Hammad, daripada Ibrahim, dia kata, qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud berkata, la tuqta'ul yad illa fi turs aw hajafah. Qala qultu li Ibrahim, kam qimatuhu? Qala dinar. Tidak boleh dipotong tangan melainkan kerana mencuri perisai ataupun hajafah. Beliau berkata, saya berkata kepada Ibrahim, berapa? Ibrahim An-Nakhai lah, anak murid dia Hammad ni tanya, berapa nilai dia? Dia kata 1 dinar. Kalau 1 dinar 10 dirham, bukan 40 dirham. Ini riwayat lebih sahih daripada Ibrahim An-Nakhai. Seperti itu juga riwayat dikemukakan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, daripada Tariq Ma'mar, daripada Hammad, daripada Ibrahim. Dia kata dipotong tangan pencuri kerana mencuri 1 dinar ataupun yang sama nilai dengannya. 1 dinar sama dengan 10 dirham, bukan 40 dirham. Hak ni hak lebih sahih. Jadi hak kata Ibrahim Nakhai kata 40 dirham itu pendapat yang syadz, riwayat yang syadz, tidak boleh dipertanggungjawabkan. Maknanya kalau nak kira dari segi riwayat, kalau kita nak melera riwayat dan nak melera juga kalau ada syubhat kita tak boleh laksanakan hukuman had, maka hak lebih sederhana, hak lebih moleknya hak 10 dirham, yakni 2,340 riyal. Lebih kurang itulah kalau kita andaikan serial berat tu 200 riyal, maka dia akan jadi 2,340 riyal. Mungkin ini boleh ditentukan oleh pemerintah semasa lah, sebanyak mana, tapi itulah kadar dia. Berapa riyal berat tu atas dasar serial berat 200. 200. Jadi kalau kita ambil kira hak tu, hak lebih molek untuk dipakainya iaitu
10 dirham. Sebab tu kita tengok mazhab Imam Abu Hanifah kalau dalam masalah hudud ni dia banyak lepah. Banyak lepah lah. Sebab kita tidak boleh mudah-mudah juga, apalagi ada dalil. Kalau tak ada dalil tak boleh juga. Ada dalil pula yang sahih. Jadi hak mana lebih molek kita nak pakai? Jadi hak moleknya hak mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita nak pakai Ibrahim An-Nakhai itu syadzah. Riwayat itu syadz, tidak boleh dipertanggungjawabkan. Nampaknya Ibrahim An-Nakhai pun serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Dia kata 1 dinar sama dengan 10 dirham. Iaitu sebanyak tadi lah. Jadi kalau curi sebanyak itu, jadi tidak mudah sangatlah mana nak potong-potong tangan tu. Begitu juga Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang tu berzina dan lain-lain lagi, hak hukuman ni kena ni, balik tu bagi dia kalau dalam masalah had ini iaitu 18 tahun, bukan 15 tahun. Ataupun mengikut balik untuk semaya. Dia pun kata lagu tu juga, kalau semaya wajib dah. Kalau perempuan umur 10 tahun pun kalau mai kota wajib dah semaya gapo tu. Tapi kalau dia berzina gapo dak, dia pakai 18 tahun. Jadi Imam Abu Hanifah banyak dia cuba mengelak. Kalau ada sikit saja keraguan, ada jalan keluar supaya tidak dilaksanakan, dia cari jalan. Sebab apa? Masalah hukuman ni hukuman berat. Sebab dia pegang dengan hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW kata, kalau aku tersalah dalam memaafkan, lebih baik lagi daripada aku tersalah dalam menghukum. Jadi sekarang ni sudah ada syubhat. Walau bagaimanapun itu terpulang kepada pemerintah, buat dulu biar jalan, nak tengok mana nak pakai tu kemudian tu. Tapi kita kata hak ni lebih molek. Lebih molek. Tapi kalau hak pakai hak, kalau kita kata Ibrahim Nakhai kata 40 dirham tu, nak pakai hak tu banyak benar lah, 9,360. Itu banyak benar lah. Jadi lepas semua. Jadi kita ambil hak tengah. 10 dirham. Kalau 1/4 dinar pun 700 riyal. Jadi boleh jadi berlaku banyak sangat tu hukuman tu. Kita kata hak moleknya hak ni, hak sederhana. Walaupun Imam Nawawi kata di sini, dia kata tak ada asas. Itu terpulang kepada dia lah, serah dia lah rahimahullah. Serah ke dia. Tetapi pada anaknya anak nampak lebih baik hak ni, hak Imam Abu Hanifah. Sebab ni lebih bila ada syubhat, kita jangan laksanakan had, dan lebih cermat. Lebih cermat. Dalam masalah had dia tidak serupa benda lain. Kalau dalam masalah ibadat, tidak. Alah molek alah kejadi, memerdekakan hamba salah pun jadi dah salah gurau, jadi dah merdekakan hamba. Tapi hak ni dah, kalau ada sebarang syubhah tu mungkin syubhah pada nas, mungkin syubhah tu hak ni kata dia simpan molek dah, ada hak lain kata tu tidak simpan molek lagu tu. Sebab nak sabit curi ni barulah kena itu, di mana simpan tu tepat sepatutnya. Kalau pitih tu mana letak kosir gitu tiba-tiba curi, tak boleh. Mana pitih tu letak dia tepat dalam beg kau misalnya, dalam rumah dia tempat yang sepatutnya. Barang-barang kemasan ni letak tempat yang sepatutnya, bukan letak kosir, bukan tengah jalan. Kalau orang tak ambil tengah jalan, tak termasuk dalam hak ni. Sebab dia salah satu syarat dia, benda tu diletak di tempat yang memang sepatut dengannya, baru berlaku. Dan ambil tu pula kadarnya macam tadi. Kadarnya macam tadi. Kalau tidak, itu subhan lah tu. Subhan. Ataupun dia ingat kabar hak dia, dia ambil. Itu subhan juga. Dia kabar hak dia. Jadi orang pun kata dia ni ambil, dia ingat hak dia. Itu subhan juga. Tidak jelas tu. Jadi kalau ada sebarang tidak jelas kok mana-mana pun, tidak akan dilaksanakan hukuman had itu. Gitulah lebih kurangnya. Lepas tu hadis seterusnya nampaknya tak ada dah kita baca tu. Kita tak habis lagi bab ni sebab apa ni, Allah laknat pencuri yang mencuri telur ataupun mencuri topi besi ke apa tu tak ada lagi. Kita akan sambung insya-Allah minggu depan. Sekarang itulah dulu. Wallahu a'lam.